Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu harap semua anak murid cikgu berada dalam keadaan yang sihat, insya-Allah. Jadi hari ini cikgu akan mengajar matematik. Kita akan ulang tajuk tambah pecahan. Hari ini cikgu akan gabungkan tambah pecahan penyebut yang sama dan penyebut tidak sama. Apa yang cikgu nak tekankan pada hari ini, setiap jawapan kamu perlu permudahkan. Kenapa perlu permudahkan? Sebab jawapan kamu belum lagi jawapan yang terakhir. Maksudnya jawapan kamu tu belum lagi jawapan yang tepat, yang paling kecil. Ingat, kalau untuk pecahan, selagi kamu punya penyebut, kamu punya pengangka ada dalam satu sifir yang sama, kamu masih tak selesai lagi jawapan tu. Jawapan kamu mesti dalam yang paling mudah. Maksudnya pengangka dan penyebut bukan dalam satu sifir yang sama. Macam mana? Kita dah pernah belajar sebelum ni tajuk permudahkan. Betul? Permudahkan pecahan. Kalau boleh, cikgu nak kamu tengok balik video tu, ataupun hari ni kamu bagi betul-betul tumpuan untuk cikgu nak buat tambah pecahan, dan tambah pecahan tu jawapan terakhir mestilah kita permudahkan. Okey. Cikgu mulakan. Kat sini ada 4 contoh. Jadi cikgu tunjuk contoh daripada yang pertama. Sekarang kamu tengok apa yang cikgu nak cakap sebelum ni yang penting untuk tambah pecahan, untuk tolak selepas ni. Apa-apa pun untuk pecahan, kita tengok dia punya penyebut. Penyebut kalau sama, kita punya pengangka terus je kita tambah. Betul? Ingat cikgu pernah cakap sebelum ni. Jadi nombor 1 ni, apa yang kamu perlu kenal pasti? Yang pertama, penyebutnya. Kalau penyebutnya sama, tambah sahaja seperti biasa pengangka di atas. Jadi dekat sini kita terus sahaja tambah pengangkanya. 1 tambah 3 sama dengan 4. Jadi jawapan kita 4 per 8. Sebab penyebut yang sama, jadi 8 ni kita salin sahaja. Macam yang cikgu cakap, kita kena kenal pasti jawapan kita tu perlu permudahkan ke tidak. Kamu tak boleh kalau dapat 4 per 8 itu jawapan terakhir kamu. Tak semestinya. Kamu perlu permudahkan kalau pengangka dan penyebut satu sifir yang sama. Apa maksud satu sifir yang sama tu, cikgu? Okey, tengok. Dekat sini. 4 dengan 8. Dekat sifir berapa yang ada 4 dan ada 8? Ada tak? Ada tak? Dekat sifir 4. Kamu tengok dekat sifir 4. 1 darab 4, 4. Tengok. 1 darab 4 sama dengan 4. 2 darab 4 sama dengan 8. Nampak? Dekat sifir 4 ada 4 dan 8. Jadi 4 dan 8 ni yang cikgu cakap dalam satu sifir yang sama. Jawapan yang dalam satu sifir yang sama, kita perlu permudahkan. Ingat, kita pernah belajar permudahkan sebelum ni. Jadi 4 dan 8 per 8 ni kita permudahkan dulu. Jadi berapa? 1 darab 4, 4. 2 darab 4, 8. Kita bahagikan dengan sifir 4. Faham? Boleh? Ataupun ini cara potong. Kalau cara kita tulis bahagi, tengok 4 per 8 jawapan kita tadi kan? Okey. 4. Berapa Ni kan 1 darab 4, 4 kan? Jadi 4 bahagi dengan 4 dapat 1. 8 ni bahagi dengan 4. Sebab kita guna sifir 4 kan? Dapat
permudahkan. Jawapan kamu kalau masih dalam satu sifir yang sama, kamu belum dapat jawapan yang tepat lagi. Bukan jawapan terakhir kamu. Kamu perlu permudahkan dahulu. Boleh faham? Cikgu dah terang banyak kali ni. Boleh faham? Permudahkan dahulu. Kenal pasti kamu punya jawapan. Jangan nak cepat untuk jawab. Sekali jawapan salah. Okey, boleh? Okey. Kita tengok untuk nombor 2. 1/2 tambah 1/10. Dekat sini kamu punya penyebut. Kamu kena tengok yang pertama penyebut. Penyebutnya sama ataupun tidak? Penyebutnya tak sama. Cikgu pernah cakap sebelum ni, kalau penyebut tak sama, apa yang perlu kamu buat? Samakan. Betul? Kita samakan. Kamu nak samakan macam mana? Okey, untuk tahap kamu, untuk tahun 3 ni, untuk tambah bahagi, masih dikenalkan, kamu tak banyak pun kamu perlu fikir. Apa yang kamu perlu fikir kat sini, bila kamu dapat penyebut yang tak sama, kamu tengok penyebut yang besar. Ingat cikgu pernah cakap minggu lepas, untuk tahap kamu ni, tahun 3, itu dulu kamu punya belajar. Kamu tengok penyebut yang besar. Okey, sekarang 2 dengan 3, mana lebih besar? 10, betul? Jadi, kalau 10 lebih besar, sekarang ni kita nak buat yang 10 ni, 2 ni dapat sama macam 10. Penyebut dia dapat ikut jadi 10. Kita nak samakan penyebut. Sekarang yang besar 10. Jadi kita nak 2 ni jadi 10. Boleh faham? So berapa darab dengan 2 dapat 10? Itu yang kamu kena buat. Berapa darab dengan 2 dapat 10? Kita nak dapatkan penyebut ni, yang kita pilih yang besar ni. Jadi berapa? Jadi dekat sini, macam cikgu buat sebelum ni, kamu sediakan kamu punya kotak. Itu kalau bagi tak hafal sifir. Jadi kalau kita dah hafal sifir, ini kali kedua dah cikgu ulang. Jadi kita dah hafal sifir. Berapa sifir 2 untuk dapat 10? 2 darab 5. 2 darab 5 sama dengan 10. Kalau penyebut darab dengan 5, pengangka pun kita kena darab dengan 5. Boleh faham? Okey, jadi kat sini kita dah selesai dah untuk 1/2. Untuk 1/10, nak dapatkan 10. Jadi, kalau macam mana cikgu cakap sebelum ni, kalau kita darab dengan 1, dapat kita punya jawapan balik. Jadi 10 darab 1, 10. Bila penyebut darab dengan 1, pengangka pun kamu darab dengan 1. Ingat? Okey. Jadi dekat sini kita dah dapat jawapan kita. 1 darab 5, 5. Per dengan 2 darab 10, 10. Tambah 1 darab 1, 1. Per 10 darab 1, 10. Sama dengan, sekarang bila kita dapat penyebut yang sama, kita dah boleh tambahkan pengangka kita. Boleh faham? Okey, bila dah dapat penyebut yang sama, dah jadi macam keadaan nombor 1 dah. Penyebut yang sama. Jadi kita tambah sahaja seperti biasa. Okey, kita tambah 5 tambah 1, 6. Per dengan 10 ni kita salin sahaja. Tak perlu 10 tambah 10. Penyebut tak perlu tambah. Jadi penyebut salin sahaja 6/10. Sekarang, adakah 6/10 itu jawapan kita yang terakhir? Perlu tak kita permudahkan? Ingat, setiap jawapan pecahan kamu kena fikir dulu, itu jawapan terakhir ataupun kamu perlu permudahkan. Okey, macam mana nak tahu perlu permudahkan ke tak, cikgu? Macam mana? Macam cikgu cakap tadi,
kenal pasti jawapan kita ada dalam satu sifir yang sama ke tak. Sekarang kamu tengok 6 dan 10. Agak-agak sifir apa yang ada dalam 6 dan ada dalam 10? Sifir 5, ada 6? Tak ada. Sifir 10, ada 6? Tak ada. Sifir 3, ada 10? Tak ada. Ada 6? Ada. Tapi tak ada 10. Jadi sifir apa yang sama? Penyebut dan pengangka. Pengangka dan penyebut dalam satu sifir yang sama. Sifir apa? Sifir 2. Jadi kita boleh permudahkan guna sifir 2 sebab sifir 6 ada dekat sifir 2. Nombor 6 ada dekat sifir 2. Nombor 10 ada dekat sifir 2. Betul? Betul. Tengok. 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. 3 darab 2, 6. 4 darab 2, 8. 5 darab 2, 10. Boleh nampak? Jadi sekarang kita punya pengangka 6. Kita punya penyebut 10. Ada dalam satu sifir yang sama, iaitu sifir 2. Jadi kita punya 6 ni bahagi dengan 2, 10 pun bahagi dengan 2. Dapat berapa? Ni, kat sini. Dapat 3/4. 3/4. Ini jawapan yang kamu dah permudahkan. Ini ialah permudahkan. Boleh faham? Boleh? Jadi jawapan kamu yang terakhir adalah 3/4. Kalau kamu berhenti sampai di sini, itu belum jawapan yang tepat. Jawapan kamu tak dikira sebagai jawapan yang betul, yang tepat. Boleh faham? Kita kena permudahkan. Boleh faham? Okey, jadi kita pergi kepada soalan yang ketiga. Sekarang kamu tengok 3/8 tambah 1/2. Penyebutnya sama? Penyebutnya tak sama. Kalau penyebut tak sama, apa yang perlu kita buat? Samakan penyebut. Betul? Samakan penyebut. Jadi, cikgu pernah cakap, kalau nak samakan penyebut, kamu perlu cari yang besar, tengok penyebut yang besar dan yang kecil tu ikut penyebut yang besar. Sekarang penyebut yang besar kita 8. Jadi berapa darab dengan 2 untuk dapat 8? 2 darab dengan 4 dapat 8. Betul? Jadi bila penyebut darab dengan 4, pengangka kamu kena darab dengan 4. Okey, sekarang dah dapat 2 darab 4, 8. Betul? Jadi 8 ni kamu nak dapatkan 8 juga, jadi darab dengan 1 lah. Betul? Dapat jawapan dia semula. Penyebut darab dengan 1, pengangka pun kena darab dengan 1. Sekarang kita dapat jawapan yang baru. 3 darab 1, 3/8 darab 1, 8. Tambah dengan 1 darab 4, 4/2 darab 4, 8. Sama dengan 3 tambah 4. Sama dengan 7. Kita boleh tambah macam biasa sebab sekarang penyebut kita dah sama. Okey, 7/8. 7/8 ni kamu perlu kecilkan tak? Kamu perlu permudahkan tak? Kamu dah tak perlu permudahkan. Kenapa? Sebab tak ada sifir yang untuk 7 dan 8. Sifir 1 tu tak kira lah. Betul? Jadi tak ada pun sifir yang kamu perlu kecilkan kat sini. 7/8. 7/8 tu dah paling kecil. Dah permudahkan dah pun. Itu jawapan terakhir kamu.
Kenapa itu jawapan terakhir kamu? Sebab kamu tak ada sifir yang kamu perlu cari macam ni yang pengangka dan penyebutnya sama. Nampak? Yang lain semua kita boleh tahu pengangka dan penyebutnya sama. Dekat sini kamu nak kena pasti sifir apa yang ada. Sifir 2, ada 7? Tak ada. Sifir 3, ada 7? Tak ada. Sifir 4, ada 7? Tak ada. Sifir 5, ada 7? Tak ada. Sifir 6, ada 7? Tak ada. Sifir 7, ada 7? Ada. Tapi ada 8? Tak ada. Sifir 8, ada 7? Tak ada. Ada 8? Ada. Jadi tak ada sifir yang dua-dua ni dalam satu sifir. Boleh faham? Kalau macam tu, sifir ni, jawapan ni tak perlu permudahkan. Sebab pengangka dan penyebutnya tak ada pun dalam satu sifir yang sama. Boleh faham apa yang cikgu cuba sampaikan pasal permudahkan untuk kita punya hasil tambah kita hari ni? Okey. Jadi, itu selesai untuk soalan 1, 2 dan 3. Soalan yang keempat ni cikgu nak ulang kaji pasal anu. Ni, anu. Apa? Tambah 1/9 tambah anu. Apa? Tak tahu. Unknown kalau bahasa Inggeris dia. Tak tahu sama dengan dapat jawapan. Ini ulang kaji sahaja. Cikgu dah pernah ajar dah sebelum ni. Jadi, kat sini apa yang perlu kamu buat? Kalau kamu tengok macam ni, dia mempunyai penyebut yang sama. Penyebut yang sama. Jadi, kita dah tahu dah dekat sini pun mesti penyebut yang sama. Cuma jawapan kita ada 7. Dekat soalan kita ada 1. Jadi berapa? 1 tambah dengan berapa dapat 7. Itu kamu boleh guna cara mental ataupun cara tolak jawapan. Jawapan ni tolak dengan soalan. Kamu boleh guna cara mana yang kamu nak. Cikgu tunjuk cara mental macam biasa. Kamu dah ada dalam kepala 1. Kamu nak jawapan 7. Jadi 1, berapa lagi untuk jadikan 7? 1 tambah 6. Kalau boleh elakkan guna jari. Sebab kamu dah tahun 3. Kalau boleh cikgu tak nak guna jari. Jadi kamu guna cara mental. Cara fikir. 1 dah ada jawapan dapat 7. Jadi kita perlu tambahkan 6 lagi untuk jadi 7. Itu cara mental. Kita fikir secara congak. Jadi penyebut dia sebab jawapan dapat 9. Soalan 9, jadi dekat sini pun 9. Boleh? Faham? Jadi jawapan unknown kamu 6/9 lah. Itu yang kamu nak. Itu yang kamu perlu tambah. Macam tu. Ataupun kalau kamu tak nak guna cara mental, kamu boleh guna cara tolak. Cara tolak. Nanti kamu akan masuk tolak juga, tolak pecahan. Jadi hari ni kalau kamu nak gunakan dulu cara tolak macam mana? Macam kamu biasa, ini cikgu cakap, kalau ada unknown, ada sama dengan, jadi kamu ambil jawab, nak tahu sini berapa, ni kat sini berapa, 7/9 ni, kamu tolak dengan, sebab dia melangkaui sama dengan kamu. Nak tahu jawapan sini kan? Dia melangkaui sama dengan kamu. Kamu pergi ke sana. Jadi tolak. Jadi 1/9. Penyebut yang sama. 7 tolak 1, 6. 6/9. Sama dengan cara mental kamu buat tadi untuk unknown. Dekat sini pun 6/9. Boleh faham? Dapat tak apa yang cikgu cuba sampaikan hari ni? Yang cikgu nak tegaskan adalah jawapan tambahan, hasil tambah pecahan kamu kena kenal pasti dulu sama ada perlu permudahkan ataupun tidak. Macam mana nak permudahkan? Kamu kena kenal pasti pengangka dan penyebut ada dalam satu sifir ataupun tak. Boleh faham? Jangan ingat kamu punya jawapan yang jawapan ni adalah jawapan terakhir kamu. Tak semestinya. Kamu kena kenal pasti dulu perlu permudahkan ataupun tidak. Boleh faham?
Okey, jadi untuk hari ni kita sampai sini je dulu sebab nanti lepas raya kita akan masuk tolak pecahan. Jadi cikgu nak kamu betul-betul faham untuk tambah pecahan ni. Boleh? Okey, jadi untuk hari ni dekat sini je. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.